Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton podcast Sinar Harian. Bersama-sama saya Haizat Osman dalam segmen Plot Twist, di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, pada ketika ini dalam kehangatan cuaca kita disebabkan bahang El Nino yang melanda negara kita dan kebanyakan negara-negara Asia Tenggara yang lain, kita juga sebenarnya ada satu lagi kehangatan, iaitu yang akan kita hadapi tidak berapa lama lagi. Itu pilihan raya negeri yang bahangnya sudah pun terasa. Sebab bermula daripada PRU yang berlangsung pada bulan November tahun lalu sehinggalah PRN yang akan diadakan tidak berapa lama lagi, kira-kira pada bulan Julai ataupun Ogos nanti. Ada rumus yang mengatakan akan diadakan seawal bulan Julai, dan ada juga permintaan yang mahukan agar ia diadakan pada bulan Ogos. Walau bagaimanapun, kita akan merhatikan perkembangan politik negara ini dengan penuh minat. Dan pada hari ini, saudara, dalam studio bersama-sama saya seorang tokoh yang penting, merupakan yang popular kat lah kan. Walaupun dia tidak ada kerusi, tidak menang dalam pilihan raya yang lepas, tapi bersama-sama saya Timbalan Presiden Bersatu yang berusaha, yang berbahagia nak panggil YB, takut tersasul yang berhormat Datuk Seri Faizal Auzumu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, apa khabar? Okey Datuk, Datuk dari, difahamkan Datuk dari Kedah straight. Saya daripada Kelantan ke Kedah, Kedah dah sampai ke podcast Sinar. Maknanya Datuk memang pergi negeri-negeri yang akan PRN lah, tak lama lagi ni. Tak sengaja agaknya di Kelantan saya nak makan keropok di Kedah. Okay. Pasal apa Datuk? Kita nak tanya ni pasal PRN ni, ada 6 negeri. Yeah. Negeri Datuk Perak dah tak ada PRN lah. Dia dah serentak itu hari. Yeah. Tapi sebagai orang nombor 2, parti yang kuat kan, PN ni memang a force to be reckoned with ni. Takkan Datuk tak ada kursi, takkan duduk dekat pangkalannya, dia mesti ada di medan perang. Tentunya Perikatan Nasional ni berbeza dengan parti-parti lain lah agaknya, berbanding dengan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kami ada kawasan tempat kami masing-masing, dan dalam masa yang sama kita apabila nak menghadapi pilihan raya, kita memang mempunyai barisan kepimpinan yang besar, talent yang ada dalam boleh mewakili parti kami. Maka tak perlulah orang yang sama nak dihantar rata-rata. Jadi saya fikir we have good choice untuk sekarang ni pun nak buat saringan calon ni pun, nak menghadapi 6 pilihan raya ni pun sakit kepala ni. Sebab begitu ramai pool of talent yang kita ada yang boleh kita persembahkan kepada rakyat untuk mewakili Perikatan Nasional dalam pilihan raya. Dan insyaAllah untuk kita tubuhkan kembali kerajaan di Terengganu, Kelantan, Kedah, insyaAllah untuk merampas pula pentadbiran kerajaan di Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, Datuk Seri bila cakap, bila maknanya ada dua set negeri lah. Satu incumbent, Kedah, Kelantan, Terengganu. Yeah. Satu lagi yang nak ditawan, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Yeah. Apa beza treatment antara dua negeri ni? Dari segi strategi, maknanya nak mempertahankan satu hal, nak merampas negeri-negeri yang 3 ni pun satu hal lagi. Ya. Satunya yang pentingnya persiapan dari segi jentera pilihan raya kami. Alhamdulillah, sejak berpengalaman menghadapi pilihan raya umum yang lepas bersama dengan Perikatan Nasional buat pertama kalinya, parti-parti komponen di sebelah Semenanjung ni, iaitu Parti Gerakan, Bersatu dan juga PAS, nampaknya kita punya jentera semakin hari semakin mantap. Jadi apa yang boleh kita lakukan ialah persiapan dari segi untuk memberi tumpuan kepada don-don tumpuan yang kita, kerana tentunya kalau nak menang pilihan raya ni kita cuma nak mendapat sejumlah kursi yang memadai, yang untuk menubuhkan kerajaan. Jadi kita perlu memberi fokus kepada kursi-kursi yang kita jangka boleh dimenangi, dan kita gerakkan jentera-jentera termasuk daripada negeri-negeri yang tidak mempunyai tidak mengadakan pilihan raya seperti Perak. Jadi jentera daripada Perak ni juga akan kita gunakan membantu don-don tumpuan di negeri-negeri lain. So itu antara perkara yang kita buat. Perbezaan di antara negeri yang nak dipertahankan dengan nak kita rampas, nak kita tawan ni lebih kurang sama. Sebab yang lebihnya mungkin kalau di Selangor ni jumlah pengundinya tinggi, maka memerlukan jentera yang besar. Begitulah. Tapi saya kira dari segi persiapan, persediaannya lebih kurang sama. Saya rasa beza dia mesti ada. At least tak banyak sikit mesti ada. Contohnya, Maksudnya macam
Di negeri incumbent mungkin kita akan mengekalkan menteri besar lah contohnya, sebab kalau kita nak menamakan menteri besar yang baru akan timbul banyak konflik. Tapi bagi negeri-negeri yang nak ditawan, mungkin akan namakan seorang calon poster boy ataupun calon menteri besar. Mungkin benar itu perlu dibuat bagi untuk menarik minat lebih ramai pengundi untuk cenderung memberi sokongan kepada kita. Tetapi buat masa ini saya dapati Perikatan Nasional tidak begitu menumpukan terhadap perkara itu, kerana kita sentiasa bekerja sebagai satu pasukan. Kita tidak bekerja menggunakan seorang pemimpin dan segala-galanya datang daripada seseorang itu. Kita bekerja secara berkumpulan. Maka tambahan lagi negeri-negeri yang akan kita adakan pilihan raya ni kecuali Pulau Pinang adalah selainnya adalah negeri beraja. Dan kita perlu akur dan menghormati perlembagaan negeri-negeri berkenaan yang mana kuasa untuk melantik seorang menteri besar itu untuk menubuhkan kerajaan adalah terletak kepada ketua negeri berkenaan, iaitu Sultan ataupun yang dipertua ataupun raja negeri berkenaan. Jadi persoalan berkenaan dengan sama ada kita dah letak poster boy tu, to be very honest, bersatu tak, ataupun Perikatan Nasional kita tak terlalu memberi tumpuan kepada itu, tetapi tumpuan kepada pasukan untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang mampu mewakili semua bangsa, peringkat umur, agama dan sebagainya. Bila Datuk Seri cakap pasal bangsa dan sebagainya, okey, saya nak tanya tentang tu juga, tentang approach PN terhadap bangsa bukan Melayu. Tetapi approach terhadap bangsa Melayu ni dulu, ini merupakan gelombang hijau lah, maknanya yang gelombang hijau ni Lim Kee Siang cakap. Kami tak pernah sebut gelombang hijau. Tak tahulah kalau you minat dengan Lim Kee Siang, you sebut lah. Tapi memang kita banyak dan diakui juga, maknanya di Perikatan Nasional ni memang mendapat sokongan daripada orang Melayu. Itu rasanya Datuk Seri boleh setuju tentang benda tu. Apakah itu gelombang orang Melayu bermaksud gelombang hijau? Tidak. Gelombang hijau adalah sebenarnya untuk menakutkan orang bukan Melayu untuk mendekati Perikatan Nasional. Ini direka selepas pilihan raya umum, yang mana sebelum pilihan raya umum satu lagi label diberikan, iaitu mengundi Perikatan Nasional ini adalah seperti mengundi nak kita tubuhkan kerajaan Taliban. Kerajaan Taliban pun ramai orang tak faham, tapi ini sekadar untuk menakut-nakutkan pengundi bukan Melayu. Apabila dilihat pengundi Melayu banyak memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, diberi pula label baru iaitu gelombang hijau bagi menakutkan pengundi-pengundi bukan Melayu, terutama sekali di negeri Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan, agar menjauhkan diri daripada Perikatan Nasional. Jadi berhati-hati. Especially kita semua ni orang Melayu yang banyak mendengar ni juga banyak orang Melayu. Jadi be careful. Gelombang hijau adalah untuk satu usaha bagi Lim Kee Siang dan DAP nak menakut-nakutkan golongan bukan Melayu kepada mengundi Perikatan Nasional, satu wadah perjuangan yang penting bagi golongan majoriti di negara ini orang Melayu. Kerana kalau Melayu bersatu, sebenarnya ianya amat baik bagi kaum bukan Melayu, kerana Melayu adalah majoriti di Malaysia. Kita maju, negara juga maju, bangsa lain juga akan dapat nikmat. Tapi mereka ingin memecah belahkan itu sambil menakutkan orang bukan Melayu kepada kita. Jadi hati-hati. Okey, baik Datuk Seri. Sorry lah divert demi soalan. Tapi maksudnya dia tetap tidak menolak hakikat bahawa kebanyakan pengundi Melayu menyokong PN. Itu saya rasa itu saya sokong. Tapi advantage. Bukan nama gelombang tu kita boleh sebut gelombang biru, kita boleh sebut gelombang merah. Kenapa hijau? Itulah maksud saya, nak menakut-nakutkan tu tadi. Mungkin dia merujuk kepada PAS, sebab PAS yang komponen yang utama dalam PN yang paling banyak kerusi malah di Parlimen. Komponen utama dalam PN ialah PAS, Bersatu dan Gerakan. Tidak ada satu big brother. Kita bukan macam Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional ada big brother, iaitu UMNO, ataupun bukan UMNO pun, cuma Presiden UMNO. Di dalam Pakatan Harapan ada big brother PKR, bukan PKR pun Anwar Ibrahim. Jadi ini yang saya fikir ramai orang perlu faham dulu sebelum kita. I'm not saying you, jangan salah anggap. Tapi saya fikir kita terlalu cepat mengambil label ataupun perkara-perkara yang disebut oleh para pemimpin ini untuk manuver kita punya pemikiran.
Tapi Datuk Seri, kempen sepanjang dalam Tapi PRU. sentimen orang Melayu tadi tu, balik soalan you tadi. Okey. You nak cakap tentang sentimen sokongan orang Melayu kepada Perikatan Nasional itu jelas. Okay. Yang pertamanya, kita kena ingat sebelum pilihan raya umum apa yang berlaku? Apabila kita lihat orang Melayu terutama sekali mahu melihat satu perubahan yang datang daripada kepimpinan Parti UMNO yang begitu dominan di kalangan orang Melayu di negara kita ni. Sebuah parti yang banyak berjasa memerdekakan negara kita, memajukan negara kita dan sebagainya. Itu tak boleh kita nafikan. Tapi dalam masa yang sama, apabila ini telah menjadi sebuah parti elit dan hanya dijadikan kuda tunggangan bagi certain leaders, terutama sekali bagi presidennya, menyebabkan orang Melayu telah beralih arah. Dan pada ketika itu, orang Melayu melihat ada alternatif, ada pilihan lain. Dan pilihan itu ada pada Perikatan Nasional yang di dalamnya ada Parti Bersatu yang asalnya juga di kalangan datangnya daripada pemimpin UMNO dan juga Parti PAS. Jadi ini pilihan jelas bagi orang Melayu sama ada BN ataupun PN. Mereka beralih arah kepada PN atas sebab yang saya sebutkan tadi, bukannya kerana Bersatu ni begitu berpengalaman. Kami cuma berusia baru nak masuk 7 tahun. PAS ialah dah lama. Tetapi kami bawa nilai tambah di dalam Perikatan Nasional itu bersama dengan PAS, dan UMNO itu ditolak kerana corak kepimimpinannya yang telah menggunakan wadah perjuangan itu sebagai kuda tunggangan peribadi. Trend ini, adakah dia akan berterusan daripada PRU ke-15 pada bulan November lalu? Jelas. Dah berapa 8 bulan akan? Jelas. Okay. Kalau saya tanya dengan saudara sendiri pun, tapi saudara tentu tak berani nak mengaku, tentu saudara terasa terguris hati apabila di dalam Perhimpunan Agung UMNO, ini disebut sebagai Perhimpunan Keramat Orang Melayu. Kalau daripada dulu kan, waktu ayah kita, datuk nenek kita dulu, kalau pergi ke Perhimpunan Agung, ini satu perhimpunan keramat, satu perhimpunan di mana wadah perjuangan orang Melayu itu digunakan untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. Tetapi di dalam perhimpunan itu disebut secara jelas, no Anwar, no DAP, no Bersatu, secara jelas. Apa yang berlaku hari ini, mereka bersama di dalam kerajaan yang mereka panggil Kerajaan Perpaduan, yang kami anggap sebagai kerajaan campuran, PHBN. Dan kalau kita ingat pula sewaktu mereka berkempen, kalau sahabat saya, saudara Khairi Jamaluddin bertanding di Sungai Buloh, saudara siapa nama Menteri Komunikasi sekarang ni, Fahmi mengatakan undi KJ equals undi Zahid. Hari ini dia berpeluk dengan Zaid. Jadi oleh kerana perkara itu berlaku, saudara tanyakan tadi tentang sentimen itu apakah masih kekal bersama dengan PN, saya katakan ianya bertambah atas sebab sifat dan sikap mereka yang cakap tak serupa bikin. Kita berbalik, ada komen daripada KJ dalam dia punya podcast baru-baru ni mengatakan bahawa separuh ataupun mungkin lebih penyokong-penyokong UMNO akan mengundi PN. Itu satu, dia senada dengan apa yang Tok Seri sebutkan sebentar tadi. Tetapi apa yang saya nak bawa soalan ni, saya akan halakan soalan ni ialah, adakah ia juga senada dengan approach PN yang sebelum ini pun secara jelas dinyatakan oleh Presiden sendiri untuk menarik KJ ke arah PN dan bertanding dalam Pilihan Raya Negeri? Saya beberapa kali telah nyatakan bahawa KJ saya anggap sebagai seorang yang amat berpotensi besar di dalam kepimpinan negara kita. Beliau ada pengalaman luas di dalam kabinet. Saya anggap sewaktu saya menjadi Menteri Kabinet, dalam pengalaman pendek saya dalam kabinet, saya mendapati beliau adalah antara menteri yang benar-benar menunjukkan prestasi yang cukup baik, yang menakjubkan. Maka beliau boleh menjadi aset kepada mana-mana parti yang beliau wakili. Namun apa yang beliau katakan itu bukanlah, tak bolehlah kita anggap sebagai gula-gula untuk dia nak dekatkan diri dengan PN. Kita dah offer pun. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin yang juga pengerusi PN dah offer pun
if you are joining us, we would like to offer him kursi majlis pimpinan tertinggi untuk bersama dalam barisan kepimpinan tertinggi, dan terpulang pada beliau pula menyahut mengatakan give him time. Saya pula sahut balik, saya kata time waits for no man. So okay. But it's up to him. Kita perlu hormat pendirian beliau, tetapi apa yang beliau katakan tu saya rasa bukan saja telah dibuat pelbagai kajian, namun ada baru ni kajian berbeza pula daripada Merdeka Center mengatakan it's going to be status quo di ke-66 negeri. Mungkin kami pula ada buat beberapa kajian juga yang menunjukkan sentimen sokongan terutama sekali orang Melayu kepada PN ini bukan saja masih ada di kalangan orang Melayu, malah bertambah dengan begitu mendadak sejak penubuhan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berbalik kepada KJ tadi, selain pada KJ, okey, itu rumours lah, maknanya dia akan join PN dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama bekas pimpinan UMNO yang lain yang telah pun menyertai PN, contohnya Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri Nur Omar. Tan Sri Anwar Musa masih tak berparti saya fikir. Okey, walaupun dia dah agak menampakkan kecenderungan dia ke arah PAS dan sebagainya. Adakah itu sebenarnya memberikan nilai tambah kepada PN, ataupun sebaliknya mereka yang akan dapat mileage dengan penyertaan mereka kepada PN? Kerana PN sebagai contoh di Kelantan sebagai contoh memang dah kuat dah, kan, memang boleh kata safe deposit lah. Kalau Tan Sri Anwar Musa masuk kat sana ke ataupun tak masuk, PN boleh kata dah tubuh kerajaan lah. Cuma jika Tan Sri Anwar Musa masuk ke sana, adakah dia kalau ditawarkan kerusi dia yang dapat mileage, bukannya PN yang dapat? Kita ni bukannya bawa politik hanya semata-mata untuk memastikan kekuatan parti saja. Kalau ianya boleh digunakan untuk mempopularkan diri mereka, so be it. Tetapi yang pentingnya kita menerima sesiapa saja, saudara, semua rakan-rakan, tak kira bangsa, untuk bersama di dalam perjuangan kita untuk memastikan negara kita dapat ditadbir dengan baik. Jadi itu prinsip besarnya, prinsip utamanya. Jadi kalau kita terlalu memikirkan parti kita ini apakah ianya lebih menguntungkan kepada sesuatu individu, sesuatu pemimpin itu lebih daripada kepentingan parti, itu tak boleh pakailah. Kita menerima baik sesiapa juga tokoh, bekas pemimpin, bekas menteri ataupun bakal untuk bersama dengan kita, asalkan mereka membawa perjuangan yang sama. Tapi andai kata jika berlaku penawaran kerusi terhadap Tan Sri Anwar Musa sebagai contoh ataupun Tan Sri Nur Omar, tidakkah itu akan menjejaskan sedikit keharmonian dalam parti Bersatu ataupun PAS, kerana sudah barang pasti di sana di dun-dun tertentu ada calon-calon yang sudah sedia mengintai sejak sekian lama? Saya tak naklah cakap terlalu retorik kan, tapi tentunya kalau tanpa tokoh-tokoh seperti Tan Sri Nur Omar, Tan Sri Anwar Musa ni pun, kalau kita mana-mana parti sekalipun, Waimah, parti UMNO ke, parti DAP ke, kalau macam contoh DAP di Pulau Pinang pun masalah juga sekarang ni. Siapa nak jadi ketua menteri? Saya nampak dah ada friction di antara kumpulan Lim Guan Eng dengan kumpulan Chow, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang sekarang ni. So dia ni bukan dalam PH ataupun di dalam BN ataupun dalam PN semata-mata. Semua di mana-mana. Kalau kita pilih seorang calon ini, tentunya ada di kalangan jentera, anak buah, ahli-ahli kita yang merasakan calon lain mungkin lebih sesuai untuk dijadikan calon. Ini kan pula kalau ada pemimpin tokoh yang baru masuk, kita berikan kesempatan untuk dijadikan calon, tentunya akan ada perasaan yang tak puas hati dan sebagainya. Namun dalam Perikatan Nasional kita lebih mementingkan ataupun mendidik ahli-ahli kita, jentera parti kita untuk menerima keputusan parti, kerana akhirnya perjuangan parti itu jauh lebih utama. Usaha untuk kita menubuhkan kerajaan dan membawa perkara-perkara kebaikan kepada manusia sejagat, itu yang perlu diberikan keutamaan yang paling tinggi. Baru-baru ni ada mengatakan
Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang mengatakan bahawa beliau ditemui oleh wakil kerajaan untuk PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Dan kemudian Tuan Ibrahim Tuan Muan pun memberikan reaksi yang sama, beliau turut menerima tawaran tersebut. Adakah perkara ini dibincangkan dalam mesyuarat Perikatan Nasional? Dan yang pertama, yang kedua, adakah Bersatu turut menerima tawaran tersebut? Kita akan mengadakan mesyuarat malam besok. So kalau nak disampaikan pada ketika itu mungkinlah. Tapi kita dengar apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim. Kalau saya berada di dalam Parti Keadilan Rakyat ataupun kalau saya Perdana Menteri Malaysia sekarang ni, tentunya memang saya nak ajak PAS untuk bersama dengan saya. Buat apa saya nak duduk dengan UMNO? Sebab PAS jauh lebih dominan sekarang ini berbanding dengan UMNO. So bila kita pula katakan yang kerajaan hari ini sebenarnya Rocky, dia kata tak, dia kata dia ada 23, dia kuat dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama dia orang cuba nak dapatkan PAS untuk bersama dengan mereka. Tapi itu that goes without saying lah kan. Sebab kalau you pun jadi Anwar Ibrahim, obviously you nak sokongan daripada PAS yang mempunyai sokongan daripada golongan orang Melayu tu jauh lebih besar daripada UMNO yang hari ni ditolak oleh orang Melayu. So tak payah nak pening tentang perkara tu. Ini juga satu usaha untuk memecah belahkan PN, satu usaha yang nak dibuat. Tetapi saya fikir kerjasama rapat pertalian di antara kami di dalam Perikatan Nasional begitu utuh. Saya tak berasa bimbang langsung. They can try but yalah, it's just politics. Tetapi saya yakin Perikatan Nasional akan bersama meneruskan usaha di dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini, dan kita akan terus bertindak sebagai pembangkang yang berwibawa untuk kebaikan negara kita. Sebelum ni wujud ura-ura, terutama sekali selepas baru PRU ke-15 itu berakhir, untuk menukar kerajaan melalui contohnya deflection daripada MPBN lah, kemudian berlaku pilihan raya kecil yang mana mereka sanggup untuk korbankan kerana mereka yakin akan menang di bawah PN. Tapi ura-ura tersebut tidak lagi kedengaran kuat pada hari ini. Adakah sebenarnya ura-ura tersebut memang wujud, ataupun jika ia wujud, kenapa sekarang dah tak ada? Wallahualam, saya pun tak tahu. Saya kalah dalam pilihan raya, jadi saya tak berada di parlimen, saya bukan ahli parlimen. Saya tak tahu sama ada usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan sekarang ni dan sebagainya. Tapi perkara itu kalau ianya mengikut lunas undang-undang, mengikut perlembagaan negara, it's okay. Apa juga nak kita lakukan, kita perlulah mengikut proses perundangan, proses demokrasi yang ada termaktub dalam perlembagaan negara kita. Jadi tak perlu kita gusar. Ada yang mengatakan, kalau dijatuhkan kerajaan ini, itu satu perkara yang tak baik. Ianya ada di dalam perlembagaan kita. Kalau ianya dibuat mengikut peruntukan yang ada, saya fikir tak ada masalah. Apa pandangan Datuk Seri terhadap, Datuk Seri merupakan yang melawan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen Tambun. Datuk Seri Anwar Ibrahim lawan saya tak lawan. Okey. Tapi selepas daripada konvensyen kerajaan perpaduan tempoh hari, dikatakan ada wujud gelombang perpaduan dan sebagainya, menunjukkan daripada jelajah yang mereka lakukan di negeri-negeri yang ada PRN dan sebagainya. Adakah Datuk Seri berpandangan bahawa kerajaan pada ketika ini semakin disokong oleh rakyat daripada sejak mereka menubuhkan kerajaan? Saya tak tahu sama ada mereka mendapat sokongan yang jauh lebih besar melalui konvensyen perpaduan, tutup muka pemimpin dan sebagainya itu. Tetapi yang saya nampak, orang di Tambun masih lagi perlu membeli gula dengan harga yang mahal. Nak makan hari ini, kalau makan nasi putih dengan gulai lemak rebung, dengan telur masin, dengan ikan keli sambal 2 ekor, dah harganya dah capai RM23, RM26. Jadi ini kalau standard saya ni, dulu rebung orang makan, bidak saya pergi cari kat tepi, kat dalam pergi hutan, pergi saya cari sendiri zaman saya budak. Sekarang ni nak kena bayar RM23 nak makan gula. Jadi saya tak tahu nak cakap tentang rakyat sokong atau tidak kerajaan hari ini, tapi
kita seronok dengar yang kerajaan hari ini melawan, menentang rasuah. Ini semua satu perkara yang saya fikir amat baik. Tapi dalam mereka melakukan perkara-perkara itu, saya nampak kehidupan rakyat dari segi kos sara hidup, dari segi nak meningkatkan pendidikan anak-anak. Kalau dulu kita dengar tentang cuba nak bagi pendidikan yang percuma kepada rakyat, tapi hari ini kalau ada pelajar yang bijak yang nak melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan sebagai contohnya, yang susah tu lah bidang perubatan di universiti tempatan, universiti public universities, nak baik dah tak ada scholarship, dah tak ada beasiswa. You kena bayar 50,000 10,000 setahun lah lebih kurang. Kalau anak orang susah, mana nak cari, belum itu baru nak bayar fees, mana nak makan, mana nak sewa bilik, mana nak isi minyak, nak pergi naik bas. Siapa yang mampu lagi nak hantar anak ni, anak yang baik ni, anak yang bijak nak jadi belajar perubatan. Jadi saya tak tahu kalau Komisen Perpaduan tu menunjukkan yang rakyat semakin menyokong, tetapi saya lihat buatlah beberapa banyak convention, buatlah perhimpunan wartawan dekat Ipoh, buatlah rumah terbuka di setiap DUN sekalipun, di setiap kampung pun kita buat rumah terbuka madani di setiap kampung. Kalau rakyat masih tak mampu nak hidup senang, nak makan pun susah, nak cari makan pun susah, tak tahulah datang dari mana sokongan tu. Berbalik kepada PRN tadi, sejauh mana kepentingan Perikatan Nasional untuk memenangi kesemua 6 negeri dalam dari mana nak datangnya apa? Sejauh mana kepentingan kepada Perikatan Nasional untuk menang kesemua ke-6 negeri dalam PRN ni, bagi memberikan sedikit fight kepada kerajaan paduan pada ketika ini. Tujuan kita nak ada kuasa dalam mentadbir kerajaan ini adalah untuk membawa kebaikan kepada manusia, nak bantu balik rakyat. Bukannya kita nak ada kuasa untuk kita seronok-seronok jadi menteri besar, seronok-seronok jadi Perdana Menteri, seronok-seronok jadi menteri, tak. Untuk membawa kebaikan kepada manusia. Bukan saja kepada manusia, kepada haiwan, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Ini saya dapat daripada ucapan Datuk Seri Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah. Dia cakap kita nak bawa kebaikan kepada semua. Jadi bila kita ada kuasa, kita boleh bantu lebih ramai orang. Hari ini saya sebut, dengan adanya kerajaan campuran PHBN ini, dia cakap macam-macam, lawan kebrobrokan lah, wawenang, lato-lato semua. Tapi rakyat masih hidup susah. Jadi kita nak rakyat hidup makin senang. Kalau kita mampu dapat menubuhkan kerajaan di negeri-negeri, sekurang-kurangnya di 6 negeri ini, dapatlah kita menggunakan apa yang ada melalui saluran kerajaan negeri untuk membantu rakyat sebanyak yang boleh. So itu kepentingan utama kita. Bukannya untuk kelangsungan parti supaya parti akan dapat terus hidup. Itu juga penting, tetapi yang jauh lebih penting ialah untuk membawa kebaikan kepada manusia. Hujah yang sering dimainkan adalah negeri-negeri Perikatan Nasional seperti Kelantan dengan masalah airnya, Kedah pun lebih kurang isu yang sama dimainkan. Selangor pun. Okey, macam mana menjawab isu? Kita tahu Azhar jawab tadi Selangor pun sama, tapi contoh saya nampak dari kalau saya bawa balik dari Kedah, saya jumpa dengan kawan-kawan di Kedah, contohnya apa yang dibuat oleh SADA, Syarikat Air Darul Aman. Hari ini mereka telah pun menandatangani satu perjanjian dengan sebuah syarikat ataupun investor dengan pelaburan, syarikat pelabur, untuk mengurangkan masalah non-revenue water ni. Sebab masalah non-revenue water di negeri Sabah, negeri Kedah ni terlalu tinggi. Kalau di Perak, kalau tak salah saya, about 38%, tetapi di Kedah melebihi 50%. Jadi ini amat merugikan. This is treated water, non-revenue water yang hilang kerana pipe asbestos yang telah dipasang sejak sebelum mereka apa semua ni tak pernah ditukar. Jadi ada investment datang tukar pipe untuk mengurangkan non-revenue water ni. Jadi ini antara usaha yang dibuat, dia tak boleh siap dalam jangka masa 3 hari.
dia ambil masa yang panjang untuk menukar keseluruhan pipe di seluruh negeri Kedah itu yang mempunyai ribuan kilometer panjangnya pipe tu nak masuk sampai ke rumah kita. Jadi it will take some time, dan saya dapati kerajaan seperti di Kelantan, di Kedah ni sedang berusaha ke arah itu. Bukan saya kata Selangor tak buat, tetapi masing-masing buat, dan usaha yang dibuat di Kedah ini nampak begitu bijak dengan menggunakan wang daripada pihak swasta dan non-revenue water loss ini tadi, apabila dah ditukar tu boleh diperuntukkan wang itu untuk pelabur itu tadi. Jadi I think that's a very smart move yang telah dibuat oleh kepimpinan pentadbiran kerajaan negeri Kedah. Cabaran yang pastinya dihadapi oleh PN pada ketika ini ialah untuk memenangi undi Bukan Melayu, kerana gerakan boleh dikatakan tidak mampu untuk menyaingi parti-parti contoh seperti DAP untuk memenangi undi Bukan Melayu ni. Bagaimana pendekatan PN untuk mengatasi cabaran ini? Kita dapati hari ini dengan apa yang ada, peluang perniagaan ataupun ekonomi yang lembab, dengan masalah ringgit yang begitu merudum, dan juga dengan OPR yang kononnya sebelum ni dikatakan kalau OPR itu dinaikkan ringgit akan jadi stabil, tetapi sebaliknya berlaku. OPR dinaikkan, ringgit pula jatuh. Tadi kawan saya makan tengah hari dengan saya, dia kata dia fikir dia T20. Jadi dia ingat dia pun beli rumah, dia bayar dulu RM5,500 sebulan untuk bayar rumah. Sekarang dia nak kena bayar RM6,500 tambah RM1,000 lagi. Jadi RM1,000 tu dulu selalunya digunakan untuk tengok wayang, tapi bukanlah tengok Unsolved Story. Dia tengok Evo 3 lah. Okay. Saya nak tengok besok kalau nak ikut. Tapi apa namanya, jadi ini dengan keadaan negara yang Menteri Kewangannya terlalu sibuk berpolitik, berpidato dan sebagainya, dan Menteri Ekonominya terlalu banyak formula hingga menyebabkan keadaan perniagaan tak mampan bagi rakyat, dan bagi golongan bukan Melayu, terutama sekali kaum Tionghoa yang banyak melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Saya kira mereka merasakan bahawa kerajaan hari ini tidak mampu memberi apa-apa kepada mereka, tidak membantu mereka dalam nak memajukan perniagaan mereka. Namun kita sedar ada sedikit masalah di mana kaum Tionghoa dan bukan Melayu ini, termasuk kaum India, agak gusar dengan rakan kami di dalam Perikatan Nasional, iaitu PAS. Tapi saya sentiasa katakan, marilah kalau ingin nak berjalan, ikut saya sekali, kita berjalan ke Kedah, kita berjalan di Kelantan, kita ke Terengganu, kita lihat peluang perniagaan di sana, bagaimana kehidupan bukan Islam, bukan Melayu di sana, apakah mereka terganggu dengan pentadbiran oleh kerajaan Islam di sana. Barulah boleh menilai yang sebenarnya. Kerana yang kita bimbangkan stigma yang diberikan daripada awal tadi tu, label yang diberikan daripada awal tadi. Sebelum pilihan raya umum yang lepas disebut sebagai pentadbiran Taliban. Kemudian bila kita dapat sokongan Melayu, dikata pula gelombang hijau, dia menakutkan orang bukan Melayu yang kononnya kalau besok Perikatan Nasional memerintah kena pakai tudung semua orang, yang lelaki kena bersunat. Agaknya lah itulah dalam pemikiran orang bukan Melayu, sedangkan ini semua amat jauh daripada keadaan yang sebenar. Tetapi kegusaran itu perlu diatasi. Maksudnya saya pandangan bahawa apa yang dibimbangi oleh golongan bukan Melayu terhadap PAS khususnya itu ada asasnya. Kita boleh lihat komen-komen yang diberikan oleh Presiden PAS sendiri terhadap bukan Melayu yang agak mungkin mengguris hati mereka. Adakah Bersatu akan menjadi yang akan ke hadapan untuk berdepan dengan untuk menjernihkan pandangan-pandangan ini dalam kalangan orang bukan Melayu? Ya, saya fikir kita tak perlu nak rasa terguris hati, kerana apa yang kononnya cuba nak disampaikan oleh Presiden PAS sebagai contoh, mungkin tidak dapat difahami secara lebih tepat oleh golongan bukan Melayu. Ini yang menjadi masalah, dan ditambah pula dengan laporan-laporan daripada media yang tidak mahu mendekati ataupun tidak mahu
usaha PAS mendekati kaum bukan Melayu itu tercapai. Jadi tentu sekali Bersatu akan berusaha bersama dengan PAS untuk terus mendekati golongan bukan Melayu, kerana hasrat kami ialah untuk memberi kebaikan kepada manusia, bukan hanya kepada orang Melayu dan umat Islam, tetapi kepada semua. Bukan Melayu, bukan Islam, kita semua ada hak untuk negara ini, semuanya ada hak untuk hidup bahagia, dan kita akan cuba dapatkan segala kebaikan ini dengan penuh kesempurnaan yang sebaik boleh lah. Okey, Tok, sebagai penutup kita dah penghujung ni. Datuk optimis untuk menang ke semua 6 negeri dalam PRN akan datang? Itu kuasa Allah. Kuasa Allah, tapi kita yakin kalau kita terus berusaha, bekerja dengan penuh ikhlas demi rakyat kerana Allah, kita dekati rakyat, kita jauhi perkara-perkara yang tidak baik, kita yakin Allah akan pemudahkan dan akan Allah buka hati para pengundi untuk memberi sokongan kepada kita, dan akhirnya kita akan berjaya. Last one. Kenapa PN kena menang ke semua 6 negeri dalam PRN ni? Tentunya kerana rakyat akan tidak mampu terus hidup dengan omong-omong kosong daripada Perdana Menteri dan barisan kabinet yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat tetapi kepada usaha untuk mereka mengekalkan kuasa. Maka dengan kemenangan di ke-6 negeri ini akan memberi satu signal kepada mereka untuk meletakkan kepentingan rakyat itu sebagai perkara yang paling utama. Baik, terima kasih Datuk Seri atas perkongsian sepanjang kira-kira 30 minit kita bersiaran dalam podcast Plot Twist pada hari ini. Saudara, kita mengucapkan selamat maju jaya kepada Datuk Seri dan juga kepada Perikatan Nasional untuk berdepan dengan pilihan raya yang tidak berapa lama sahaja lagi. Saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada Bukan Cakap Kosong, Sinar Live. Kita lawan dengan Keluar Sekejap. Datuk Seri. Podcast Plot Twist. Telus dan tulus Sinar Harian Plot Twist. Kita lawan Keluar Sekejap. Okey, itu harapan yang diberikan. Kita juga berharap kita dapat melawan dengan semua channel-channel podcast yang lain. Kepada saudara semua yang menonton sesi podcast kita pada kali ini, anda dialu-alukan, jika anda ingin mengikuti sesi-sesi kami yang lain, anda dialu-alukan untuk mengikuti Spotify Sinar Harian, dan anda juga dialu-alukan untuk subscribe ataupun melanggan platform-platform digital kami sama ada di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi podcast akan datang. Saya Haizer Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.